Nabi sebut 4 jenis. Dia akan diheret dan dibawa ke sebuah alam namanya lubang neraka. Belum neraka betul, baru muqaddimah neraka. Maksudnya pintu depan neraka punya siksa, baru pintu depan, tak masuk neraka yang betul lagi. Nabi kata, aku pernah melihat kawasan itu. Yang pertama aku lihat, kata Rasulullah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. adapun roh yang su'ul khatimah pula. Ini saya laju sikit. Su'ul khatimah, bila tarik dia lari, dia tak mau keluar sebab dia sayang dunia. Hati-hati tuan-tuan, jangan melekat hati ni dengan dunia. Hati-hati. Dia sayang dunia, dia tak mau keluar dia. Tuan-tuan, kereta dua biji kereta dah baru habis bayar, mati. Rumah 470,000, rumah 470,000, baru tambah je dapur, mati. Berlari-lari, berpecah-pecah roh dia, lari. Direntak, ditarik. Lebih sakit dia sebab dia tak mau keluar. Bila ditarik keluar dalam keadaan sikit demi sedikit, lagi lambat lah, lagi lambat. Dan apabila dia direntak dan ditarik keseluruhannya, dia pun tengok wajah malakul maut dalam keadaan yang mengerikan. Maka dia tahu ketika itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tarik rentak keluar, sakit pun sakit. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum, kata Allah, para malaikat bila berdepan dengan orang yang su'ul khatimah, mereka pukul wajah orang yang mati tadi, dan juga di belakang orang yang mati tadi. Kena pukul kan? Keluar roh, malaikat pukul kepala kan? Pukul kepala, pukul muka. Allah sebut dalam Quran, yadribuna wujuhahum, malaikat pukul muka mereka. Waktu keluar tu, keluar tu kena pukul muka dah. Pukul. Kemudian dibawa kain kafan daripada neraka, bau busuk daripada neraka. Bila dipakaikan, seluruh penduduk langit bau. Busuk roh siapa ni? Sebut nama dia, hina dia. Bermulalah detik hina dan detik sesat dia. Bukan untuk 10 tahun. Lama tuan, lama. Bermula daripada situ, kemudian dibawa sampai ke langit. Malaikat minta izin buka pintu langit, kami nak bawa roh fulan bin fulan. Siapa? Fulan bin fulan. Tengok nama, tak ada nama. La tufattahu lahum abwabus sama. Nabi baca ayat ni ketika menceritakan tentang perjalanan roh. Dalam hadis yang panjang, Nabi baca ayat ni. Ketika itu pintu langit tidak dibuka kepada mereka. Betul? Macam mana ni? Lalu Allah SWT mengarahkan supaya buku amalannya diletakkan di tempat yang bernama Sijil. Habis dah. Lemparkan roh dia turun ke bawah. Lalu dihumban roh dia dengan laju. Dia akan merasakan seperti mana satu tubuh dia, roh dia ketika itu, dia akan rasa tuan-tuan. Orang yang su'ul khatimah akan rasa roh dia dilemparkan dengan laju, kemudian disambar oleh burung, seolah-olah macam tu, dan jatuh di satu tempat menuju ke alam barzakh. Okey, tubuh dia dimandikan macam biasa, tak ada siapa peduli dia. Orang pun tengok, tak ada adik-beradik saudara mara yang uruskan. Uruslah, dah duduk di qaryah sini, kesian kat dia. Ni yang su'ul khatimah tadi ni. Dimandikan, dikafankan, disolat, kemudian dikebumikan. Habis semua balik, kesemuanya pulang. Datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Man rabbuka, dengan suara yang ganas. Siapa Tuhan kamu? Dia kata tak tahu. Yang duduk di sebelah dia siapa? Amal buruk dia, dosa dan maksiat dia, dengan rupa yang bodoh. Tak bantu dia. Siapa Tuhan kamu? Dia kata tidak tahu. Lalu dipukul orang itu. Tuan-tuan, kalau gunung jadi debu, berkecai, badan manusia
Dipukul dia. Di soalan yang kedua tak tahu dia. Soalan ketiga tidak ada jawapan. Soalan keempat tak tahu dia jawab. Lalu dipukul. Habis dipukul berapa lama tempoh, yang tu para ulama sebut beberapa pendapat. Ada yang kata sehari, ada yang kata seminggu, banyak pendapat. Wallahu a'lam berapa lama dipukul. Habis dipukul oleh Munkar dan Nakir, tak selesai lagi. Lalu dibawa dia. Nabi sebut 4 jenis. Dia akan diheret dan dibawa ke sebuah alam namanya lubang neraka. Belum neraka betul, baru muqaddimah neraka. Maksudnya pintu depan neraka punya siksa. Baru pintu depan, tak masuk neraka yang betul lagi. Nabi kata, aku pernah melihat kawasan itu. Yang pertama aku lihat, kata Rasulullah, suasana di lubang neraka. Ada orang berniarap macam ni. Berniarap kalau macam tu, muka tengok ke atas. Oh, lentang. Sorry. Lentang. Ada orang berdiri memegang batu besar, lalu dihempapkan ke muka, berkecai batu. Ketika orang yang berdiri mengutip batu itu, maka muka yang berkecai tadi berhimpun semula. Sakit. Kata Rasulullah, aku dibawa ke tempat yang kedua. Waktu tu malaikat 2 orang bawa, Jibril dan Mikail yang bawa Nabi, tapi dengan rupa paras manusia. Ke semua malaikat yang Allah izin, mereka boleh bertukar menjadi manusia lelaki. Ini kaedah, ini dalam akidah ada belajar. Ke semua. Selalu kalau 2 orang, Jibril dan Mikail, iring Nabi pergi ke alam barzakh, pergi bawa Nabi tunjuk kepada Rasulullah jenis siksaan di alam barzakh. 4 yang kita sebut malam ni. Yang pertama, pegang batu, hempuk ke muka, pecah. Pecah batu, pecah muka. Waktu kawan ni duk kutip batu ni, muka tu sedang bergabung balik. Lalu dia hempap lagi. Nabi tanya, dosa apa ni? Malaikat kata, nanti kita tengok yang lain dulu. Pergi ke tempat yang kedua. Kawasan tu semua pegang pisau. Pisau yang macam tu. Panggil apa? Sabit ke? Sabit tajam. Kesemua pegang pisau. Pegang sendiri, orang tak buat. Dia letakkan di mulut kanan, lalu ditoreh sampai ke belakang. Hatta tablugha qafa, kata Rasulullah, sehinggalah pisau tu diheret sampai ke tengkuk di leher. Terburai mulutnya di sebelah kanan sini. Dia pegang pisau tu, diheret ke belakang sini. Kemudian terburai. Kemudian bercantum semula. Kemudian dia letak lagi diri ke belakang. Diheret pisau tu ke belakang sampai mencecah lehernya. Nabi kata, apa yang mereka lakukan? Dosa yang mereka buat. Malaikat Jibril ni, Mikail kata, kita tengok yang lain. Nabi kata, aku pergi ke tempat ketiga di sebuah sungai. Hadis ni hadis sahih. Sungai itu kesemuanya darah. Ini bukan siksaan dan neraka, tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih, dan siksaan ini kesemuanya di alam barzakh. Sungai itu sungai darah. Ramai orang berenang. Setiap kali mereka letih, mereka nak kembali ke tebing. Setiap kali mereka sampai ke tebing, ada orang yang pegang batu besar, lemparkan batu besar tu kena tepat pada mulut mereka, lalu terbelah mulut mereka, lalu tenggelam mereka. Kemudian berenang lagi, kemudian datang lagi ke tebing, dibaling lagi batu tepat kepada mulut mereka. Nabi tanya, apa yang mereka ni buat? Ada lagi satu, ya Rasulullah. Satu lagi contoh. Last ni, habis dah. Cepat masa tuan. Yang nak ketandas boleh bangun, tahan pula bahaya. Yang keempat, Nabi pergi satu tempat. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah, tuan-tuan tengok tempat yang orang bakar roti. Dia bentuk macam ni. Atas tempat keluar asap. Dia panggil dalam bahasa Arab, tadi dah ada kataan dah. Kita apalah, rumah api tu lah. Nabi sebut, aku sampai di satu rumah yang besar, rumah api. Memang untuk dibakar. Di atasnya ada satu lubang untuk asap keluar. Apabila aku mendekatinya, aku melihat lelaki-lelaki yang telanjang dan wanita-wanita yang telanjang.
apabila api itu marak, melambung-lambung mereka ke atas sehingga hampir terkeluar melalui lubang kecil tu. Melambung-lambung. Tuan-tuan, bakar, tuan-tuan, bakar. Nabi tanya, apa yang mereka buat? Malaikat Jibril ni Mikail kata, wahai Muhammad, yang kamu tengok yang menghempaskan batu sehingga pecah kepala tadi ialah mereka yang didatangkan Al-Quran, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Ini bahaya ni. Allahu Akbar. Dia tak amal. Allah bagi ilmu agama kepada dia, dia tidak amal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nombor 2, wahai Muhammad, yang kamu lihat memotong mulut kanan dan kiri sehingga sampai ke leher itu adalah mereka yang mengada-adakan penipuan. Hatta tablughal afaq, sehinggalah penipuan itu disebarkan ke seluruh benua, ke seluruh ufuk. Tentang berlaku tak zaman hari ni? Zaman hari ni kalau satu penipuan, puluhan ribu orang baca. Hati-hati. Tuan-tuan, saya nasihat zaman hari ni, tuan-tuan, tak share, lebih selamat daripada share. Kalau tuan-tuan kata susah lah ustaz nak beza yang mana betul, yang mana tak betul, tak payah share. Zaman kemuncak fitnah ni, tuan-tuan, yang kita hidup ni, malam ni, tuan-tuan, tidak kongsi maklumat itu lebih selamat daripada kongsi. Berapa ramai hari ni, berapa banyak maklumat hari ni, kita tengok bawah tu sekian-sekian tulis. Rupanya bukan daripada jabatan sekian pun, orang reka buat guna nama jabatan. Tuan-tuan, boleh upah pula penulis berita palsu ni dalam internet, boleh upah khas. Nabi kata mereka menipu dan penipuan mereka tersebar ke seluruh ufuk. Ni zaman ni. Hati-hati. Pegang pisau sampai kiamat, potong sampai ke sini, potong. Nombor 3, sungai. Mereka adalah pemakan riba. Yang terakhir sekali ialah yang dibakar hidup-hidup sampai melambung-lambung. Bila api banyak, itu adalah mereka yang berzina di atas muka bumi Allah. Berzina, wal'iyadzubillah. No? Kekallah mereka itu seperti itu sampailah dibangkitkan pada sangkakala yang kedua. Bukan yang pertama, sangkakala yang kedua. Begitulah keadaan mereka dan begitulah suasana di alam barzakh secara ringkas yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Dekat tu dulu tuan-tuan, untuk malam ni, untuk perbahasan pada malam ni.